Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Cikgu Nurul. Okey, kita masuk video yang kedua di dalam bab 4, pilih atur dan gabungan, tetapi khas untuk gabungan pula. Okey, jom murid-murid. Okey, pertama sekali kita mesti baca soalan dengan berhati-hati ya. Okey, contoh 1A. Okey, satu kumpulan muzik sekolah terdiri daripada 5 orang ahli. Okey, yang akan dipilih. Dalam satu kumpulan tu kena ada 5 orang ahli yang dipilih. Daripada 3 orang pemain drum, 5 orang pemain gitar dan 4 orang penyanyi. Okey, daripada 3 pemain drum ni, 5 pemain gitar dan 4 penyanyi ni, kita nak 5 orang sahaja. Macam tu. Jadi, okey, cari bilangan cara yang dapat jika kumpulan muzik itu terdiri daripada 1 orang pemain drum, 3 orang pemain gitar dan 1 orang penyanyi. Okey, begitu. Jadi cikgu nak buat rumusan di sini untuk bagi kamu nampak. Okey, sekarang kita nak bentuk satu kumpulan yang mengandungi 5 orang. Okey, 5 orang tu dipilih daripada 3 orang pemain drum, okey, 5 orang pemain gitar dan daripada 4 orang penyanyi. Okey, begitu. Okey, itu yang ada Maksudnya semua orang ada berapa ni? 8, ada 12 orang. Okey, 12 orang semuanya. Okey, so sekarang dia punya condition ataupun syarat dia nak 1 orang drum, kita nak 3 sahaja gitar dan kita nak 1 orang sahaja penyanyi. Ni dia bagi ni. Okey, oleh itu, okey, cikgu fokus kepada drum dulu. Okey, kita tengok drum kita kena pilih drum. Daripada 3 orang drum kat sini, daripada 3 orang drum kat sini, kita nak pilih 1 sahaja. Okey, 1 sahaja drum, jadi kita buat begini ya. Okey, kejap cikgu pilih color. Okey, jadi di situ kita akan dapat daripada 3 orang, kita pilih 1 orang. Okey, so selesai untuk drum. Okey, seterusnya kita fokus pula kepada gitar. Ada 5 orang gitar, tetapi kita nak pilih 3 sahaja. Kita nak pilih 3 sahaja. Bererti begitu. Okey, kejap ya. Bererti di situ cikgu pilih balik cikgu punya ink. Okey, jadi daripada 5 gitar kita nak pilih 3 sahaja. Macam tu, daripada 5 kita nak pilih 3 sahaja. Okey, kita fokus pula kepada penyanyi. Okey, penyanyi cikgu nak warna apa? Penyanyi cikgu nak warna purple. Okey. Penyanyi ada 4. Tetapi kita nak seorang je penyanyi. Macam tu. Kesimpulannya di sini, daripada 4 orang penyanyi, kita pilih 1 je. Okey. Jadi murid-murid di sini, okey, jadi daripada 5 orang tu kita ada 1 drum dengar saya baca, 1 drum, okey, seorang drummer dan 3 orang gitar dan 1 orang penyanyi. Dan tu bermaksudnya darab. Jadi tengok saya buat darab. Jadi itulah working step kita. Jadi kita akan dapat di sini adalah 120 cara pilihan. Okey, untuk pilih mereka. Okey, jom kita tengok pula bagaimana kita nak menyelesaikan soalan B. Okey, kita tengok 1B ya. Okey, 1B cikgu nak highlight dulu soalan dia. Okey, soalan dia nak, okey, cari bilangan cara jika 1 orang pemain drum dan sekurang-kurangnya 3 orang pemain gitar. Okey, pemain drum confirm 1. Okey, tetapi masalahnya sekarang sekurang-kurangnya 2 orang pemain gitar. Okey, cikgu garis dulu. Sekurang-kurangnya. Ini keyword yang perlu kamu tahu. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang tu bermaksud lebih besar ataupun sama dengan. Kalau sekurang-kurangnya 2 bermaksud lebih besar ataupun sama dengan 2. Okey, kesimpulannya berapa ya? Okey, kesimpulannya berapa? Okey, maksudnya untuk pemain gitar kejap cikgu pandang balik. Kesimpulannya untuk pemain gitar ni, okey, dia kata lebih besar atau sama dengan 2 ataupun sekurang-kurangnya 2 bermaksud mungkin 2 atau mungkin 3, okey, mungkin 4.
Okey. Tapi tak boleh 4. Sebab apa tak boleh 4? Drum kat sini ada 3 je. Macam tu. Jadi kita kena hati-hati lah. Okey. Oh, sorry. Itu drum. Dia nak gitar. Cikgu silap pula. Oh, gitar. Maksudnya boleh 4. Okey, boleh 4. Atau 5. Okey. Okey, atau 6. 6 tak boleh. Ni baru betul. 6 tak boleh sebab gitar ada 5 sahaja. Jadi 2, 3, 4, 5. Okey. Jom kita teruskan. Macam mana cara nak buat? Kalau cikgu suka buat macam ni dulu. Cikgu susun dulu. Drum. Seorang drum. Jadi sekarang gitar. Okey, gitar. Okey, dan penyanyi. Gitar tadi adalah sekurang-kurangnya 2. Jadi cikgu isi dulu. Okey, cikgu isi dulu dengan color hitam lah. Highlight pula cikgu ni. Okey, jom sekarang kita tengok macam ni ya. Okey. Okey, drum. Drum memang confirm kita nak pilih satu je. Drum ada 3 orang kat sini ya. Okey, jadi cikgu letak drum kat sini di mana 3 drum, kita pilih satu. Macam tu. Kita terus pergi ke gitar pula. Gitar ada 5. Okey, daripada 5 orang gitar, kita pilih, cikgu ambil yang pertama ni 2. Kita pilih 2. Macam tu. Okey. Okey. Lepas itu tinggal penyanyi. Penyanyi ada 4. Okey, 4 kita pilih. Pilih pula cikgu letak P pula cikgu. Kejap. Okey, kita pilih. Okey, kita pilih 1. Nanti dulu. Bukan 1. Fokus. Kat sini ada 1. Tambah 2, 3. Okey, kita nak 5. Jadi untuk mencukupkan 5, okey, penyanyi kena ada lagi 2 orang. Macam tu. Kita pilih lagi 2. Tu maksudnya. Okey, jadi cukuplah 1 tambah 2 tambah 2 adalah 5. Samalah 5 dekat dalam ni. Okey. Jadi jangan lupa je cara dia di mana kita pilih 1 drum dan kita ada 2 gitar dan kita ada 2 penyanyi. Jadi kita dapatlah cari berapa. Kat sini cikgu akan dapat 180. Tetapi murid-murid, kita tak selesai lagi tau. Disebabkan kita punya gitar ni lebih besar atau sama dengan ataupun sekurang-kurangnya, kita baru masukkan 2. Okey, sekarang cikgu nak masukkan 3 kat sini. Jadi cikgu repeat balik, drum tak perlu fikir apa-apa sebab drum confirm seorang, darab. Okey, sekarang daripada 5 mungkin ya kita pilih 3 pula. 3. Okey, 3 pula. Darab. Okey, kita check balik. Sekejap tak keluar pula highlight cikgu. 1 tambah 3, 4. Jadi penyanyi kena lagi 1. Macam tu. Penyanyi tinggal lagi 1. Maksud daripada 4 penyanyi, kita pilih 1. Jadi barulah lengkap 5 orang. Okey. Jadi di sini bila kamu darab, kamu akan dapat 120. Okey. Okey ya. Okey, selesai di situ. Jadi okey. 3 tak boleh. 3 dah masuk. Sorry, 3 tak boleh lah. 3 dah masuk. Okey. Jadi seterusnya. Okey, seterusnya. Kita fokus pula kepada yang keempat. Kita tak masuk lagi yang keempat ni. Okey, yang keempat. Jadi cikgu masuk kat sini. Drum tetap seorang. Okey, sebab dia dah cakap awal-awal lah. Satu orang pemain ni confirm pemain drum. Okey, kita darabkan dengan cikgu masukkan 4 daripada 5 gitar, cikgu pilih 4. Okey, jadi sini ni hati-hatilah kat sini. Cikgu nak highlight kejap. Kat sini kita ada 1 tambah 4, 5. Oh, dah 5 lah. Sebab dalam grup tu kena ada 5-nya. Okey, bererti untuk penyanyi, kita ada 4 orang penyanyi. Kita tak boleh pilih siapa-siapalah, kosong. Okey, jadi kat sini, okey, kenapa kita tak boleh tak pilih satu penyanyi? Nanti akan jadi 6 orang. Sebab kita nak dalam kumpulan tu hanya 5 orang sahaja. Okey, jadi di sini kamu akan dapat 15. Okey, murid-murid. Okey, macam mana nak? 4 dah masuk. 5 boleh masuk tak? Jom cikgu buat. Okey, 3C1 confirm untuk drum, darab. Okey, so sekarang cikgu nak masuk 5C5. Okey, jadi di sini kita tengok kekangannya. 5 tak boleh masuk. Okey, sebab apa? Kalau 5 tak boleh masuk, sebab kita nak kena tambah drum. Dah jadi 6 orang. Kita nak 5 sahaja. Jadi, gitar tak boleh 5. Okey, jadi cikgu sini padam balik lah. Oh, tak boleh. Okey, cikgu padam. Okey, jadi kat sini murid-murid. Okey. Okey, jadi kita ada berapa ni? Kita ada berapa kat sini? Cikgu highlight dulu. Okey. Okey, kesimpulannya kat sini kita ada pertama
atau kedua atau ketiga. Atau ketiga. Atau tu maksudnya jangan lupa kita tambah. Bererti, okey, jawapannya adalah 180, okey. Sekejap, tak melekat pula. Okey. Tambah dengan 120, tambahkan dengan 15. Itu jawapan kita. Jadi kita akan dapat 315. Susah ke senang? Sebenarnya senang je, cuma kamu kena fokus lah. Okey, kena fokus lah. Betul-betul kena selalu praktis. Okey, good. Okey, kita 1B dah habis. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, murid-murid. Okey, sekarang kita sudah masuk ke soalan 2. Okey, 2A. Okey, 2A. Oh, tak ada A pun sebenarnya. 2 saja. Ada. A dengan B. Okey, 2A. Okey, 2A. Okey, tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai 5P3. Okey. Selalunya kalau tak guna kalkulator tu, maksudnya kita tak teruskan masuk dalam kalkulator 5P3. Kita kena tunjukkan working step. Kamu jangan lupa. Kita punya rumus 5P3 ni. Nanti kalau lupa tengok balik kamu punya buku teks. Okey, 5P3 ni sebenarnya sama dengan 5 faktorial dibahagikan dengan 5 tolak 3 faktorial. Itu maksudnya. Kita kena tunjuk working step ini. Jadi cikgu ringkaskanlah. 5 faktorial, 5 tolak 3 adalah 2 faktorial. Jangan lupa 5 faktorial tu maksudnya 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey. Jadi kat sini cikgu buat macam ni. Okey, 5 darab 4 darab 3 darab, cikgu stop dekat 2 faktorial. Okey, 2 faktorial tu sebenarnya 2 darab 1. Sebab apa cikgu stopkan dekat 2 faktorial? Sebab bawah ni ada 2 faktorial. Jadi cikgu boleh mansuhkan sahaja begini. Macam tu. Jadi seterusnya barulah kita dapat jawab soalan dia. Jadi 5 darab 4 darab 3 adalah 60. Yeay. Jom kita tengok macam mana kita nak buat soalan 2B. Okey, murid-murid, seterusnya kita tengok soalan 2B. Okey, cikgu highlight dulu. Okey, kita nak cari tanpa menggunakan kalkulator untuk 5C3. Okey, lepas tu seterusnya atau dengan cara lain tunjukkan bahawa 5P3 sama dengan 3C3 darab 3 faktorial. Okey, jadi apa-apa pun kita kena pecahkan dulu 5C3 menggunakan rumus. Okey, jadi jom kita buat 5C3 tu sebenarnya apa? Okey, 5 faktorial. Apa pula tu? Tak sama dengan P ya. Okey, kat sini 5 tolak 3 faktorial. Kita didarabkan dengan 3 faktorial. Macam tu. Jadi cikgu buatlah macam ni. 5 faktorial ni sama dengan, cikgu ringkaskan dulu, 2 faktorial darab dengan 3 faktorial. Jadi dekat 5 kat atas tu cikgu kembangkanlah 5 darab 4 darab. Cikgu stop sampai 3 faktorial sebab di bawah tu kita ada 2 faktorial. Mak kau darab pula dekat sini. Okey, kita ada 2 faktorial dengan 3 faktorial. Jadi di situ cikgu boleh mansuhkan atau potong 3 faktorial tu. Jadi kita akan dapat apa di sini? Okey, jom kita lihat. Okey, tukar in sekejap. Di sini kita akan dapat 5 kali 4. Jadi 2 faktorial kat bawah tu sebenarnya 2 darab 1. Jadi 20 bahagi 2. Okey, kita akan dapat 10. Selesai. Jadi seterusnya di sini, okey, soalan sambungannya di sini, dia nak suruh kita tunjukkan bahawa 5P3 ni sama dengan 5C3 darab 3 faktorial. Okey, jom kita cuba. Cikgu buatkan, cikgu keluarkan dulu persamaan di mana 5P3 sama dengan 5C3 darab 3 faktorial. Okey, jadi 5P3 ni, macam jangan lupa, 5P3 tu adalah 5 faktorial dibahagikan dengan 3 faktorial. Okey, sorry, 3 faktorial pula. Sekejap, cikgu iris.
2 faktorial. Okey, 2 faktorial tu yang mana ni? Cikgu tunjuk ni. Yang mana tadi? Ni. Kita tengok. Okey, yang sebelum ni. Okey, 5/3 sama dengan 5 faktorial bahagi 2 faktorial. Macam tu. Kita pergi balik ke depan. Okey, kita pergi balik di sini. Okey, jadi 2 faktorial sama dengan 5C3 pula kalau kita tengok di sini. Okey, sama dengan 5 faktorial bahagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial. Darab dengan 3 faktorial. Jadi kalau kamu tengok kat situ, bila dah darab tu, tengok kat sini kita boleh potong. Okey. Jadi hasilnya di sini kamu boleh tengok. Okey. Kamu boleh tengok di sini di mana 5 faktorial 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Jadi kita berjaya tunjukkan. Jadi ditunjukkan. Yeay, selesai. Okey. Sekian, terima kasih. Setakat itu sahaja. Okey, selamat belajar. Jadi, jumpa lagi dengan Cikgu Nurul. Cari lagi video-video Cikgu Nurul untuk topik-topik yang lain. Okey, selamat belajar. Semoga dapat membantu anda. Bye-bye.